Hi, good afternoon. This is Alex. So, video hari ini ialah untuk menjawab soalan SC di mana dia sudah tengok video pasal macam mana nak guna Q&A software untuk record bill elektrik. So, dia tanya pula macam mana nak record sales invoice untuk construction company yang ada retention sum. So, first of all, kita kena faham retention sum, main con kita dia takkan bayar dulu. Dia akan hold kita punya duit sampai projek itu siap dengan kualiti yang memuaskan, baru dia akan bayar. So, biasanya kita kena hantar satu bill lagi untuk minta the balance, so-called the retention sum. So, cara dia actually sama macam buat invoice biasa. So, kita guna customer invoice. So, di sampel database saya sudah create satu customer. Nama dia ialah Maincon Sdn Bhd. So, Maincon Sdn Bhd ini saya nak build dia pasal projek lah. So, dalam saya punya GL, saya ada satu sales pasal projek. Okay. So, ini you type lah description you. Contohnya ialah membina 10 unit teres satu tingkat. Okey lah, you ialah contractors. Okey, kalau you punya modul ada modul untuk projek, kita boleh guna maklumat ini. Contohnya saya guna sebagai projek inilah, projek mesti kaya. Okay. So, di sini kita kena tulis detail lah. Kalau ini satu bill sahaja, terus amount itu. Tapi kadang-kadang kita ikut progress billing lah, ikut percentage of completion. So, katakan contract amount ialah 500,000. So, sekarang sudah siap 50%. Okay, so kita nak claim dia 250,000. Okay, katakan ini claim pertama 250,000 itu 50% daripada 500,000. So sekarang kita ada 250,000, tapi dia akan pegang retention sum biasanya 5% lah. Biasanya 5%. So kita boleh type retention sum 5%. 5% atas 250,000 ah. 5% atas amount yang kita claim. So, setiap kali kita claim, dia akan hold 5%, dia akan pegang 5%. So, amount kita ialah darab amount yang kita bill. Okay? Kalau you 10%, amount 5% atas the 10% punya amount. So, ini 250%. So, kena guna calculator lah. 250,000 kali 5%. So, ialah 12,500. So, ini kira kita tolak. So, kita type negative 12,500. Macam ni. So, this is the retention sum. So, kalau sudah siap, you boleh save. So, sebelum kita hantar invoice ini, kita boleh preview dulu. Okay. So, you boleh nampak. Ini template yang saya buat lah. Mungkin you guna set standard punya template, dia nampak lain sedikit. So, template ini tunjukkan Maincon membina 10 unit teres satu tingkat. So, sekarang kita claim 50%. So, 250,000. So, retention sum 5%. So, bill ini ialah 237,500. Dan Maincon memang akan bayar ini saja. Dia takkan bayar kita itu retention sum. So, itulah cara dia kita buat. Dan selepas kita buat satu kali, bila kita ada claim yang sama, bila kita dah siap 75%, so kita tak perlu buat semula. Okay? Kita tak perlu buat semula. Apa yang kita perlu buat ialah kita cari balik invoice tersebut. Okay? Sebenarnya saya sudah buat dua bill lah. So, kita cari balik invoice tersebut. Kita right click, kita type clone.
clone ialah macam copy paste dalam Excel, Word, PowerPoint. So bila kita clone, tengok main con punya nama sudah ada. Sistem akan bagi you tarikh hari itu. So apa yang kita perlu buat ialah kita tukar sini sajalah. Katakan sekarang kita sudah siap 80%. So 80% kita claim kali ini, kita kena tolak 250,000 yang kita hantar bill sebelum itu. So you kena kira lah 500,000 times 80%, 400 tolak 250 is 150. So sekarang ini ialah 150. So 5% atas amount ini 5% atas amount ini. So 150 kali 5%, so 7,500. So kita letak negatif 7,500. So ini ialah bill yang kedua. So ini yang bill yang kita hantar. Save. Oh, silap. Sorry. Projek ni kena pilih dua-dua kena pilih. So projek mesti kaya. Kalau you ada fungsi ini kalau you ada guna fungsi projek, sila pilih dua-dua pun kena pilih. Apa gunanya projek itu? Nanti saya tunjuk. Okey, ini sudah ada. Okey, ini saya nak letak juga projek itu. Okey. Apa guna maklumat projek ini ialah kita boleh tengok profit and loss untung rugi syarikat kita ikut projek. So you boleh check dalam maintenance you ada tak ikon ini projek. So dalam projek sini kita boleh set projek kita punya code, apa code kita. So you boleh ikutlah your contract punya number ataupun bulan, lepas tu bagi satu nombor. Description, describe sikit lah projek buat apa. So saya saja je letak projek mesti kaya. Projek tu dari bila ke bila, estimated siap bila, contract sum berapa, kita boleh record kat sini. So once kita ada maklumat ini dan bila kita post invoice, kita ada masuk maklumat ini. Kebaikan dia ialah bila kita nak tengok untung rugi projek itu sahaja. So kita boleh pergi ke reports, project reports, project P&L. So kita boleh tengok mana satu you nak. So let's say I ambil satu comparison. So sini boleh pilih project mana. Okay. You boleh compare project A untuk tahun ini dengan tahun lepas, ataupun project A bulan ini dengan bulan lepas. Contohnya. Ataupun you boleh tengok projek punya P&L with details. So ini hanya you boleh tengok semua projek ataupun you boleh pilih saja projek mesti kaya. Okay. Untuk tahun ini sahaja. Show level ialah berapa banyak detail you nak tengok. Okay. Kalau summary level 1. Kalau detail, banyak sikit lah. Okay, saya nak tengok summary saja. Klik inquiry. Of course lah, ini sample punya database. Tak banyak pun transaksi. So, daripada sini saya boleh nampak, saya sudah ada invoice 500,000. Tapi, supplier punya bill saya tak masuk lagi. So, nampak macam untung tinggi. Okay. So, bila you masuk semua maklumat ikut projek, you boleh nampak lah. Tapi, kalau you tak ada fungsi ini, tak ada fungsi projek, tak nampak lah. Boleh tambah. Fungsi ini boleh tambah kalau you tak ada fungsi ini. So, you check with your dealer accordingly lah. Itu saja. Terima kasih.